Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menasihatkan orang ramai agar berwaspada taktik penipuan yang bertujuan mengambil alih akaun WhatsApp pengguna. Ancaman serangan cyber yang dikeluarkan Kumpulan Penggodam Anonymous Malaysia tidak seharusnya dipandang mudah oleh mana-mana pihak, terutamanya kerajaan. Ya, kerana kumpulan itu telah mempunyai sejarah dalam menggodam sistem kerajaan sebanyak 2 kali, iaitu pada 2011 serta 2015, menyebabkan lebih 90 laman sesawang kerajaan dan tempatan terjejas. Polis tidak pernah membuat panggilan telefon hanya untuk menyelesaikan kes jenayah. Sebaliknya, panggilan dibuat untuk janji temu di pejabat. Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani memberi peringatan itu berikutan ramai terpedaya dengan penyamaran sebagai anggota penguatkuasa wakil Mahkamah Bank bertujuan mendapatkan maklumat peribadi mangsa. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, keselamatan dimaksudkan dengan perihal selamat, kesejahteraan atau keamanan. Manakala cyber pula boleh difrikasikan berkaitan dengan komputer dan internet. Keselamatan cyber dapat diterapkan dalam diri kita apabila mengamalkan, mengetahui dan mempelajari beberapa etika dan undang-undang cyber yang wajar kita patuhi. Pertama, menggunakan bahasa yang sopan. Kedua, tidak memuat naik gambar atau komen yang tidak senonoh. Ketiga, tidak kongsi atau menyebarkan keburukan orang lain. Keempat, tidak menghina, mencela mahupun melemparkan tuduhan yang tidak berasas kepada orang lain. Kelima, tidak menyebarkan maklumat yang belum pasti kesahihannya. Keenam, mematuhi Akta Undang-Undang Cyber. Berikut merupakan antara isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan cyber. Pertama, buli cyber. Pembulian akan mencipta akaun palsu. Sekiranya akaun dipadamkan oleh pihak tertentu, mereka akan mencipta akaun palsu yang lain. Yang kedua adalah permasalahan bagi penyebaran berita palsu. Pelakuan ini berlaku apabila terdapat individu yang menyebarkan berita palsu akan menyebabkan pihak kedua turut percaya dan seterusnya penyebaran secara meluas selagi terdapat individu tertentu yang akan menyebarkannya secara berterusan. Dan ini akan menyebabkan penyebaran berita palsu, fitnah dan kebencian akan berlaku. Permasalahan yang ketiga yang menjurus kepada judi cyber. Judi cyber berlaku akibat keinginan mencari sumber kewangan dengan cara pintas. Namun hakikatnya tiada jalan pintas untuk menjadi kaya. Individu dan keluarga yang terlibat dalam kancah perjudian ini akan menyebabkan hidup merana akibat bebanan hutang. Maka permasalahan ini akan memberikan impak yang besar kepada kita dan juga negara kerana menyebabkan kebocoran maklumat peribadi, penyebaran berita palsu secara berleluasa, berlakunya perpecahan perpaduan, serta gangguan ekonomi negara. Kesimpulannya, hampir setiap daripada kita mempunyai alat komunikasi seperti gadget atau telefon bimbit pada masa kini. Jadi, didikkan penggunaan amat penting bagi mengelakkan kita daripada terjunam dalam permasalahan ini. Jadilah pengguna yang bijak. Ingat, nilai dahulu sebelum melakukannya. Jadilah pengguna yang bijak.